Hari ini kita memasuki pelajaran yang kelima, yaitu tentang bagaimana melihat kehidupan manusia dari sudut pandang Allah. 今天我们进入第5天的学习内容，也就是标杆人生的第5天学习内容。我们从神的观点看人生。Ya, kalau kita masih mengingat pelajaran kita yang pertama, kedua, ketiga, empat, dan hari ini, 如果我们还记得我们的第1、2、3节课，ya sebenarnya semuanya mempunyai satu arah, 其实都有一个目标，yaitu mengapa kita hadir di tengah-tengah dunia ini. 也就是为什么我们会活在这个世界上。Nah, oleh sebab itu, ketika kita belajar tema kita hari ini, 所以，当我们学习今天的主题，yaitu melihat kehidupan manusia dari sudut pandang Allah, 也就是从神的角度来看人生，sebenarnya itu nanti menjelaskan, pada akhirnya menjelaskan mengapa kita hadir di tengah-tengah dunia ini. 其实这个成名，为什么我们会出现在这个世界上？Ya, bahkan kalau kita mau merenungkan, bukan hanya mengapa kita harus hadir, tetapi bagaimana kita menjalani akan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. 甚至我们还要继续思考我们的存在到底有什么意义。Nah, oleh sebab itu, eh, tema kita hari ini boleh dikatakan cukup penting bagi kita untuk melihat akan kehidupan kita. 所以可以说，今天的主题非常重要。Nah, mungkin PPT boleh dijalankan. Nah, eh, cara kita memandang kehidupan itu menentukan cara kita menjalani hidup ini. 我们如何看待人生，决定我们如何度过人生。Maka saya katakan tadi awalnya adalah bahwa bagian pelajaran ini sangat penting bagi kehidupan kita. 所以，为什么之前我说这节课非常重要？Kalau kita memandang hidup kita seperti kita sebagai manusia, 如果我们按照我们的角度来看自己的生命，maka dipastikan banyak kekecewaan. 那么注定会有很多失望、Putus asa. 绝望。Tetapi kalau kita berhasil memandang kehidupan kita seperti Allah memandang hidup kita, kita akan memperoleh hidup yang berkemenangan. 但是，如果我们可以按照神的观点来审看自己的生命，那就有不一样的结果了。Nah, oleh sebab itu, cara kita memandang kehidupan kita itu menentukan bagaimana kita menjalani hidup ini. 所以，为什么说我们如何看待人生，注定我们如何度过这人生？Tuhan ingin kita memandang hidup seperti Dia memandangnya. 神要我们用他的眼光来看待我们的生命，Kenapa demikian? 为什么要这样呢？Karena Dia adalah pencipta kita. 因为他就是我们的创造者，Kita adalah miliknya. 我们是属于他的。Nah, maka kita harus akui bahwa kita tidak bisa eh, menjalani hidup ini sesuai pandangan kita. 所以我们必须承认，我们不可以按照自己的人生观来度过生命，Tetapi kita harus berusaha memandang seperti Allah memandang hidup kita. 但是我们要按照神的角度来看人生。Saudara, di dalam buku Rick Warren ini, ya tema ini sebenarnya tidak gampang untuk kita terapkan dalam hidup ini. 在这本瑞克华论的注明，其实它的内容很不容易在我们生活中实践出来。Ya, tidak mudah bukan berarti tidak bisa. 不容易不代表不能，Bisa, 可以的。ya. Oleh sebab itu mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita supaya sungguh-sungguh dalam menjalani hidup kita ini, kita sungguh-sungguh berdasarkan bagaimana Allah memandang kehidupan ini, cara Allah memandang hidup ini. 所以，我们一起来预备自己，我们要学习
按照神的角度来看人生。Nah, ada tiga sudut pandang Allah dalam memandang hidup kita. 所以有3个角度，Ya, 神 itu 如何看待我们的生命？yang pertama, kehidupan ini adalah ujian. 第一，这生命乃是一场考验；Kedua adalah kehidupan Allah memandang hidup kita ini sebagai titipan, amanah. 第二，生命把我们的生命，神把我们的生命看为信托，Atau dengan kata lain adalah kehidupan ini adalah sebuah kepercayaan Allah terhadap kita. 或者说，这生命就是神所托付给我们的。Dan yang terakhir bahwa sudut pandang Allah dalam kehidupan kita adalah kehidupan kita di muka bumi ini adalah sementara. 第三，神的观点，对我们的人生是一种短暂的机会。Mari kita lihat yang pertama, 我们来看第一个，ya. Cara Allah memandang hidup kita yang pertama yaitu kehidupan adalah ujian. 首先我们先看什么叫做生命是一场考验。Ya, kalau kita perhatikan di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat 2 sampai ayat 4, saya bacakan ayat 2 sampai 3 saja ya. Nah, di sini dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. 我的弟兄们，你们若在百般试炼中，都要以为大喜乐，因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐。Nah, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姊妹， tanpa kita sadari bahwa rangkaian kehidupan kita ini adalah sebuah ujian. 我们不知不觉的发现，其实我们的生命就是一种考验。Ya, mungkin kalau kita mau lebih mempertegas, 如果更确切的来讲， ketika kita lahir ke dalam dunia ini sampai nanti ketika kita mengakhiri hidup kita, ini adalah sebuah ujian. 就是当我们出生在这个世界上，直到我们临终的时候，这就是一场考验。Artinya apa? 什么意思呢？Nah, saudara, Allah itu menguji akan karakter 弟兄 karakter 姊 kita. 妹，神在考察我们的品格，Allah menguji akan iman kita. 神检验我们的信心， Allah menguji akan ketaatan dan kesetiaan kita melalui berbagai situasi dan kondisi yang ada. 他也检验我们的爱心、我们的信实，通过我们面对的各种各样环境。 Ya, baik ketika kita senang, baik kita susah, itu adalah ujian. 无论是喜乐还是困难中，那都是考验。Keberhasilan ataupun kesulitan, semuanya itu bisa menjadi bagian ujian. 或是顺境，或是逆境，这都是一种考验啊。Segala hal yang kita alami, entah itu menderita, kecewa, sukacita, ini adalah bagian Allah untuk menguji akan kehidupan kita. 我们日常生活中所面对的，或是喜，或是乐，或是悲，这都是从神而来的考验。Mungkin kita tidak pernah mendengar, lah, kebahagiaan adalah ujian, keberhasilan adalah ujian. Kok bisa? 嗯，也许我们没有听说过，难道成功，难道喜乐也是一种考验吗？Ya, yang kita tahu kan biasanya menderita, susah, 我们经 tekanan. 常Ini adalah ujian. 我们有一种刻板印象说，苦难才是考验嘛。
Kita kan pernah masuk sekolah kan ya, kita semua pernah sekolah. 我们大家都读过书的人，上过学的人，Ada yang tidak pernah sekolah? 这里有没有没上过学的？Saya yakin nggak, kita semua pernah sekolah. Mungkin anak-anak kita sekarang ini sekolah. 我相信没有，我们大家都上过学，我们的孩Nah, 子都是。sekolah itu kan ada ujian, 嗯，学校当然有考试，ya kan? Nggak mungkin sekolah nggak ada ujian. 不可能你读书不用考试吧？Nah, ujian itu ketika diberikan soal kepada anak-anak, 所以当考试，给这些孩子们考题的时候，semua soal susah nggak sih? Semua 所有的 soal. 题都很难吗？Nggak mungkin ya. 不可能吧？Pasti ada 50% soalnya mudah. 一定有50%是简单的，Nggak bisa saja, mungkin 80% soalnya mudah. 嗯，还有可能达到80%都是简单的题。Nah, nah, rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, baik 亲爱的 soal 弟兄 itu 姊妹，mudah, baik soal itu susah, itu dalam lingkup ujian. 无论是难题还是容易的题，这都是在考试的范围内。Nah, sudah begitu juga dengan kehidupan kita. Hari ini kita bahagia, kita senang, ya kan? Tapi ada bagian-bagian tertentu susah, ya sedih. Semuanya ini adalah ujian. 就跟我们的生活一样，有时候我们会喜乐，有时候会悲伤难过，这都是考验。Ketika kita memiliki segala sesuatu, 当我们拥有一切，harta kita bertambah banyak, 我们的财富增多，karir kita bertambah menanjak. 事业进步，Saudara, itu adalah ujian karakter kita. 弟兄姊妹，这也是我们品格方面的考验。Itu lagi menguji akan kesetiaan kita kepada Tuhan. 这是在试验我们对神的忠诚。Kalau kita hanya memandang harta kita, keberhasilan kita, dan kita melepaskan kepada Tuhan, berarti kita gagal. 如果我们单单定睛于我们自己的钱财，然后放弃神，那代表说明我们失败了。Maka sekali lagi bahwa Allah memandang hidup kita hari ini ujian. 所以我再强调一下，神看我们的生命就是一种考验。Oleh sebab itu ketika kita berhasil menggunakan ukuran Allah memandang hidup kita, maka kita akan luar biasa menjalani hidup ini. 所以当我们可以顺利的按照神的观点来看待人生，那么，恭喜我们已经有所成就了。Sekali lagi di dalam Yakobus, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. 所以，我的弟兄们，你们若在百般试炼中，你们要为大喜乐，因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐。Saudara, ketika Yakobus menulis surat ini, 当雅各写这本书信的 dia 时候，berhasil, dia berhasil menggunakan cara pandang Allah dalam memandang akan kehidupannya. 他已经按照神的观点来看待人生了。Maka kalau ada pencobaan, ini adalah kebahagiaan. 所以，如果有考验，这就是喜乐；Kalau tidak ada pencobaan pun, kita bahagia. 没有考验，我们也喜乐。Jadi baik senang, baik susah, segala sesuatunya ini adalah ujian bagi kita. 所以，无论是喜还是乐，这都是一种考验。
Yang kedua, saudara, yang kedua kehidupan adalah amanah dan kepercayaan. 第二，人生是一种信托，一种托付。Ya, atau dengan kata lain bahwa kehidupan adalah tanggung jawab. 换句话说，我们的生命就是我们的责任。Ya. Nah, 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2 mengatakan demikian. 哥林多前书4章1和2节这么记着。Ya, di 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 slide nggak apa. Mungkin sebelumnya naik lagi satu. Ya, ini ya. Ini masih 2 poin kedua ya. Poin kedua itu ya di dalam slide kita saya ambil dalam Lukas 16 ayat 10 ya. Di 之 PPT kita ya. 前 Ya, di PP kita 啊，itu Lukas 16 ayat 10. 之前我引用路加福音16章10节，Ya, saya tambahkan satu bagian yang memang tidak tertulis di dalam PPT yaitu di dalam Korintus ya, 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. 这里我又增加了在幻灯片没有的，就是哥林多前书4章1、2节。Ya, ya. Nah, di sini dikatakan demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. 哥林多前书4章1节这样记着：人应当以我们为基督的事，为神奥秘事管家。Nah, eh, ya, 所求于管家的是要他的忠心。ya, ya. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan Lukas 16 ayat 10 sebenarnya tidak jauh berbeda. Intinya, 如果我们要与路加福音16章10节对比，其实它的内容是相近的。ya, jadi di Lukas itu lebih menekankan tentang tanggung jawab terhadap perkara, perkara kecil, kemudian diberikan tanggung jawab yang besar. 这里更聚焦于呃大小的责任。Nah, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姊妹，di dalam dua bagian ini sebenarnya ingin menjelaskan bahwa kehidupan itu bukan milik kita sepenuhnya. 在这两个部分呢，就是要说明我们的生命不属于我们的，Ya, ya. Jadi kehidupan ini adalah pemberian dari Allah. 我们的生命是神所赐的。Kita bisa hidup hari ini karena Allah memberikan kepada kita. 我们到今天还活着，是因为神一直赐福我们。Ketika kita masih bisa bernafas, ini adalah sebuah kepercayaan dan tanggung jawab dari Allah untuk kita. 当我们还有生命气息，这就是我们要对神的负责任。Saudara, apapun yang kita miliki hari ini adalah sebuah amanah, adalah sebuah kepercayaan. 我们今天所拥有的一切，都是神赐给我们的托付。Ya, tubuh kita, 我们的身体，waktu kita, 我们的时间，uang kita, 我们的财富，relasi dengan sesama, 我们人与人之间的关系，bahkan seluruh kemampuan kita. 甚至我们一切的能力与才 Itu 干，itu adalah pemberian Allah. 这都是神所赐的。Dan kita harus bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita. 所以，我们将来都要向神交账的。Dan akhirnya Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu diri kita ini adalah akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. 所以，使徒保罗说，这一切将来是要我们向神交账。Bahkan kalau saudara masih mengingat kitab Pengkhotbah, 甚至，如果弟兄姊妹还记得传道书，
Nah, di akhir daripada kitab Pengkhotbah ini luar biasa sebenarnya. 最结尾的部分其实很特别，Di situ ditekankan kita akan dibawa kepada pengadilan Allah. 因为这里被提到，神要将人所做的事，无论是善是恶，都要受审判。Nah, Mandarinnya sudah diterjemahkan. Bagus itu, lengkap itu ya. Ya, baik, baik yang jahat, baik yang buruk, itu akan dibawa ke dalam pengadilan Allah. 无论善恶都要交账，Karena, karena apa? Karena kehidupan ini adalah tanggung jawab. Allah memandang hidup kita ini sebagai tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan. 因为我们的生命就是我们应该负责任的。Kalau saudara masih ingat tentang penciptaan Adam dan Hawa itu sebenarnya lebih jelas lagi. 如果弟兄姊妹还记得，亚当夏娃的创造，Ya, betul nggak saudara? Ya kan? Manusia 嗯 pertama itu diberikan tanggung jawab. Diciptakan, kemudian diberi tanggung jawab. 对不起，Diciptakan, 牧师，diberi tanggung jawab. 我的那个背景音乐就是实在太吵了，我调一下声音，对不起，对不起。Ya. Nah, rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姊妹，sebenarnya betapa indahnya hidup ini. 其实我们的生命是美好的，Kalau kita bisa memandang hidup kita ini berdasarkan bagaimana Allah memandang hidup kita. 如果我们可以按照神的观点来看人生。Dan yang terakhir, yaitu poin ketiga, yaitu kehidupan adalah sementara. 第三点，生命是短暂的，Apa artinya? Kehidupan ini adalah sementara. 生命很短暂，什么意思呢？Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姊妹，kalau kita perhatikan surat Ibrani 11 ayat 13 sampai 16 sebenarnya itu sangat jelas. 如果我们阅读过希伯来书11节十13章10节吗？牧师，Ya, ya, saya tidak akan membacakannya, tetapi kalau ada waktu, rekan-rekan boleh melihat bahwa semua yang tertulis di dalam bagian ini menunjukkan bahwa memang kehidupan kita ini adalah sementara. 这里所描写的就是强调我们的生命是短暂的，是暂时的。Ya, bahkan ada beberapa bagian firman Tuhan yang mengatakan demikian. 而且还有很多类似的经文就提到这个，Bahwa kita ini adalah perantau, kita ini adalah pendatang. 就是我们只是一个过客，一个客旅，Ya, jadi semua yang kita miliki hari ini semuanya bersifat sementara. 所以我们今天所拥有的一切都是暂时的。Kalau saudara masih ingat perkataan Paulus, 如果弟兄姊妹还记得保罗所说的，ya khususnya ketika dia menulis surat kepada jemaat Filipi, 就当保罗写给菲利比信徒的时候，ya ada satu bagian yang sangat bagi kita mungkin tidak masuk akal. 有一个部分我们觉得很不可思议，Ya, apakah itu? 那是什么呢？Dia menganggap bahwa segala sesuatu yang dia miliki itu adalah sampah. 他认为他所拥有的一切是废物，Masih ingat perkataannya? 还记得 Demi 怎么写的 ya, 吗？demi perjumpaan dia dengan Kristus, maka dianggap segala sesuatu itu adalah sampah. Dia melepaskannya semuanya. 我为了与基督相交，把一切当成粪土。Di antara kita hari ini masih ingat nggak ada seorang penginjil Asia yang eh,
dalam dalam bahasa dalam bahasa dalam bahasa Indonesianya namanya itu uh, John John Sung, Pendeta John 嗯，Sung, Song Sang Jie. 在我们当中，有没有弟兄姊妹记得有一位非常著名的呃Song Sang Jie. 教会牧师是吗？Ya, Musel. 宋牧师，宋尚Uh,杰牧师。ya, bahasa Indonesianya Pendeta John Sung ya. Nah, rekan-rekan, apa yang terjadi dengan kehidupan dia? 弟兄姊妹了解他的生活吗？Dia pinter. 他很聪明，Dia adalah seorang doktor 他是一位博士，lulusan dari Amerika, 从Mexico. 美国留学回来的，Ya, kemudian dalam perjalanannya menuju Tiongkok, penginjilan, 在中国走宣教路程的时候，dia buang semua ijazahnya. 他把所有的文凭都扔了，Dia hanya bawa sertifikat doktornya, 他只带那份嗯 pose, naga. 博士学位的文凭，Nah, itu diberikan kepada ayahnya sebagai penghormatan. 就给他的父亲。Nah, saudara, bagi Johnson bahwa segala sesuatu itu hanya sementara, nggak ada apa-apanya. 对于宋牧师来说，这一切都是暂时的。Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姊妹，kalau kita bisa memandang hidup kita seperti apa yang Rick Warren tuliskan di dalam bukunya, 如果我们可以按照瑞克华伦所写的ya kehidupan adalah ujian, “生命是考验，kehidupan adalah amanah dan 生命 kepercayaan, 是信托，是托付，kemudian kehidupan adalah sementara. 生命是短暂的。” Sebenarnya ini mempersiapkan diri kita untuk menuju sebuah kekekalan, kekekalan. 那么，其实这个是在帮助我们为永恒做准备。Mungkin PowerPoint slide berikutnya, silakan. Nah, dari yang kita dengar pada sore hari ini, 我们今天下午所听的，apa yang bisa kita simpulkan? 可以得出什么结论呢？Yang pertama, hidup kita harus dijalani dengan kesadaran akan kekekalan. 首先，我们要记得，我们要意识到，我们的生命要追求永恒的价值。Cara kita memandang kehidupan ini adalah akar dari semua yang nanti kita akan mengambil keputusan. 我们如何看待这个生命，就会决定我们一切呃决定的根源。Bila kita melihat hidup hanya dari sudut pandang dunia, maka kita hanya akan mengejar kenyamanan. 如果我们只从世俗的角度来看人生，那么我们只能追求世界的安逸，Hanya mengejar popularitas dan kesuksesan semu. 可能我们只追求的是名望或是虚假的成功。Tetapi bila kita melihat hidup sebagai ujian, amanah, 但是如果我们把人生看作考验、信 maka 托，kita maka kita akan menjalani hidup ini dengan kesadaran bahwa akan misi Allah dan nilai kekekalan yang ada. 那就我们会活出有使命感的、有永恒价值的生命。Maka sudah waktunya setiap kita hari ini menggunakan waktu dan hidup ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. 所以，我们应该好好的使用自己的人生来荣耀神。Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姊妹，bagaimana hari ini kita memandang hidup kita hari ini?
我们今天是如何看待自己的人生的？Apakah kita menggunakan cara pandang Allah kita memandang hidup kita hari ini? 我们有没有按照神的观点来看待人生呢？Kalau kita masih hanya menggunakan cara kita sebagai manusia memandang hidup ini, 如果我们只用自己的观点、自己的人生观看人生，maka ubahlah cara pandang hidup kita. 那么我们需要改变。Ya, di dalam Alkitab itu banyak sekali contoh atau tokoh-tokoh dalam hidup ini menggunakan cara Allah memandang hidupnya. 在圣经中有很多记载，圣经人物是怎么样按照神的观点来看人生的。Saudara masih ingat peristiwa tentang Yusuf dalam hidupnya? 弟兄姊妹，还记得约瑟的人生经历吧？Masih ingatkah perjalanan Abraham dalam hidupnya? 还记得亚伯拉罕的生命经历吧？Masih ingatkah perjalanan Daniel dalam kehidupannya? 也还记得但以理的人生经验吧？Masih ingat masih ingatkah perjalanan hidup Ayub? 也还记得关于约伯的故事吧？Kalau mereka hanya menggunakan cara pandang hidup mereka berdasarkan pikiran mereka, maka s- semuanya pasti akan bukan happy ending, tapi susah hidupnya. 如果他们只靠着自己的人生观来度过人生，那么结局可能是悲惨的。Ya, Abraham bagaimana happy ending? 亚伯拉罕他的结局是怎么样Yusuf happy ending? 啊？约瑟他的结局也挺好的，Ayub happy ending? 约伯也是美好的，Bagaimana dengan Daniel happy ending kah? 但以理怎么样呢？Nah, rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, kita pun hari ini kan menginginkan bahwa perjalanan hidup kita, kita ingin happy ending. 亲爱的弟兄姊妹，我们也盼望，我们的生命可以很好的结束。Ya, saya yakin tidak ada yang tidak ingin happy ending hari ini. 我相信没有一个希望，呃，一个不好的结局。Maka marilah kita menggunakan cara pandang Allah terhadap kehidupan kita hari ini. 所以，让我们来学会按照神的观点来看人生。Ketika kita masih bernafas hari ini, 就趁我们还活着，kita masih bisa beraktivitas hari ini. 我们还可以工作Ini 活 adalah 动，ujian. Ya, 这 ini 就是 adalah 考 ujian. 验。Ya, mari kita sama-sama melihat bahwa ketika kita masih bisa hidup hari ini, Allah masih memberikan kepercayaan kepada kita. 所以我们要明白，当我们今天还活着，说明神还赐给我们机会。Kalau kita hari ini masih hidup, 今天我们还活着，kita harus memandang segala sesuatu yang ada, ini hanya sementara. 我们就要把所有的事物看为短暂的，Jangan memegang terlalu erat segala sesuatu yang bersifat sementara. 不要太过依恋或者迷恋世上的事。Ya, ya. Jadi jangan sampai kita menggenggam yang bersifat duniawi itu erat-erat, susah sekali untuk dilepaskan. 不要太过于抓紧这属世的东西。Ya, kita sudah melihat Paulus, kita sudah melihat Jongsung, dia tidak memegang erat-erat, tetapi yang dia pegang erat itu adalah sesuatu bersifat kekal, yaitu Allah. 我们已经看了保罗的生命见证，以及宋牧师的，他们是把一切都看得很平淡。Sudahkah kita hari ini menggunakan waktu kita, hidup kita dengan baik? 我们已经利用好我们的生命了吗？Khususnya untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. 我们的生命已经荣耀神了吗？
Ya, kiranya pelajaran kita hari ini bukan hanya sekedar sebuah teori, 愿我们今天所学的不只是一种理论，ya, bukan hanya sekedar pengetahuan, tambah wawasan, 不只是浅薄的知识，tapi jadikanlah ini sebuah pelajaran berarti bagaimana kita menjalani hidup ini, khususnya di dalam mengambil keputusan. 但是希望我们可以把它当做一种，呃，让我们可以定睛于永恒价值的东西。Ya, kiranya Tuhan memberkati kita, ya, memakai kita, kita sungguh-sungguh bisa menjalankan hidup ini dengan baik. 愿神赐福于我们，继续使用我们。Mari kita berdoa. 我们一起来祷告。Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur. 主啊，我们在天上的父，我们感谢你。Kami bersyukur bahwa Engkau begitu mengasihi kami sebagai manusia yang lemah. 我们感谢你何等的爱我们这些软弱的人。Tuhan, ampunilah kami. 主啊，求你赦免我们。Jikalau sampai saat ini kami masih sangat sulit untuk melepaskan hal-hal yang bersifat duniawi, 如果我们至今都还无法撇弃属世的东西，kami sangat sulit untuk menyediakan waktu yang terbaik untuk Tuhan. 我们很难把最好的光阴都献上于主你。Bahkan kami seringkali merasakan bahwa kami tidak memiliki apa-apa. 甚至我们经常会感觉到我们没有拥有什么，Padahal Engkau sudah memberkati kami dengan berkat yang melimpah. 其实你已经很丰盛的赐福于我们了。Sudah seharusnya menjadi tanggung jawab kami untuk kami bisa untuk memuliakan Allah dengan apa yang kami miliki. 我们应该按照你所赐下的恩典来荣耀主名。Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami. 因此，主啊，求你帮助我们，Sungguh-sungguh memahami bagaimana cara Engkau memandang hidup kami. 认认真真的学习，按照你的观点来看待人生。Dan kami yakin dan kami percaya, 我们相信并且确信，pada akhirnya kami pasti akan memiliki kehidupan yang bahagia. Akhir kehidupan yang bahagia. 最终我们一定可以获得美好的结局，Karena kami tahu apa yang Allah inginkan dan kami bisa kembalikan. 因为我们知道神所托付的是什么，我们把一切荣耀归还于你。Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah bersama-sama dengan rekan-rekan boleh belajar bersama-sama. 感谢主你所赐下的美好机会，让我们可以一起来学习。Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. 我们奉靠主耶稣基督的名祷告，Amin. 阿门。谢谢苏珊蒂姐妹。